sejahtera pemain ke-12. Hari ini saya Amin Fuad bersama Jufri Juki, Izzy Nazri dan Amir Arafat. Minggu kedua kita dah bersambung debat bola episod 53. 53, 54 ah, 53. Aku cakap kalau sampai 100 dah jadi macam drama Indonesia tu. Lebih tu. Sinetron drama pula. Yang 100 aku ingat kita buat untuk ni. Memang untuk Indonesia. Oh, okey. Khusus episod khas. Garuda. So pejam celik dah 53 episod. Tapi kalau ikutkan dekat dalam YouTube tu, yang dekat 2 tu lebih video lah. Bukan sahaja debat bola tapi video-video lain lah. Okay, hari ni kita nak bercerita tentang hari tu hangat cerita pasal pemain muda. Satu pasal Luqman Hakim, nombor 2 pasal Omar Ryan. Iaitu Cik Amir interview apa? Sama yang cakap kakak Bapa Uncle Easy panggil uncle. First kita nak cerita sikit pasal Luqman. Sekarang ni benda yang aku dapat lah, information yang aku dapat, sedang dalam proses perbincangan di antara Selangor dan KVK sekarang ni. Maknanya whether or not Luqman pergi bila, semua tu sedang dalam perbincangan lah, dari segi macam mana syarat dari Selangor ke, ataupun mungkin Selangor ada letakkan syarat ataupun option ataupun orang kata pilihan untuk Luqman, kita tak tahu. Ejen dia juga ada, ejen barunya yang baru di hari tu keluar social media juga, yang berada di London juga tengah orang kata negotiate sekali lah. Kau tengok laluan Luqman ni berliku, komen kau lah. Yang bila nampak impact halangan tu, sebab benda tu datang bertimpa-timpa tanpa henti. Lebih kurang begitulah kan. Bukannya aku nak katakan benda tu macam benda yang tak baik ke, musibah ke. Maksud aku lepas settle ni, sini datang, lepas ni Covid masuk, tak dapat pergi. So banyak drama. Maknanya bukan senang lah nak pergi ke Eropah ni sebenarnya. Betul. Sebenarnya bukan senang, sebab secara totalnya bila kita fikir balik perjalanan Luqman ni sendiri, macam mana dia perform ketika sarung jersey kebangsaan, kemudian klub owner daripada klub KVK sendiri offer untuk bermain di Belgium, kemudian datangnya Covid itu sendiri. So aku rasa kalau dia dapat betul-betul pergi ke sana lah, orang kata official dah pergi ke sana dan dia perform, aku rasa itu akan jadi satu kenangan yang manis untuk dia lah sendiri sebenarnya kan. Tengok balik kan. Yes, bila dipikir balik macam mana aku nak ke sana, susah payah semua, dan aku dapat perform kat sini. So secara totalnya memang akan menggembirakan semua rakyat Malaysia kan. Okay, kita nak backtrack sikit ataupun kita imbas kembali sikit. Kenapa tahun lepas tu hanya pengumuman, tak ada majlis tanda tangan? Jufri ataupun Amir boleh jawab. Kenapa Luqman tak sign kontrak time tu? Yang aku faham yang aku difahamkan sebab faktor umur dia sebenarnya, sebab dia belum cukup umur 18 tahun. Betul kawan-kawan? Yes. Dia belum cukup 18 tahun, so tak ada benda tu tak legit untuk sign any kontrak. Okay. So dan actually bila aku tengok pun dekat situ, bila aku baca balik, aku tak ingat dari salah satu artikel tu, memang dia tak ada mencakap pun dalam signing ceremony adalah announcement dia nak ke KVK kan. Betul. So itulah yang aku cakap, aku nampak dia. Untuk Amin cakap dah tadi, yang paling besar dia is kenapa orang pun banyak macam cakap ni, kenapa bukan benda tu adalah wayang apa ni semua, sebab actually kan is because umur dia tak boleh membuatkan dia ada sign dekat situ. So itulah adalah, of course kena ceremony tu mesti press release announcement tu mesti harus dibuat juga. So aku rasa tak ada menjadi isu lah, sebab aku rasa aku lebih faham lah macam okay, sebab masa tu aku dah tahu dah yang sebab dia faktor umur dia. So mungkin macam aku cakap lah, apa ni, nak ada mileage. Yelah, macam nak tahu dah tak boleh sign, tapi memang ada KVK interested. So apa yang kita buat, takkan tak boleh buat any announcement kan. So memang mesti kena buat announcement, cuma tak ada kontrak lah di tanda-tanda. Aku nak tambah sikit Jufri cakap tu. Memang betul kau cakap tu, itu adalah sekadar pemain. Sebab kalau tengok daripada, aku rasa lah yang membuatkan orang ramai yang keliru, aku rasa pasal dia baca headline. Dia tengok gambar, dia baca headline. Contoh headline tu tulis Luqman ke Eropah. Gambar Luqman pegang meja. So orang akan persepsi dia. So ingat, sedangkan background kat belakang tu tak ada tulis pun majlis mendandatangani ke antara Luqman dan tak ada. Itu dia tulis kat belakang tu sekadar majlis pengumuman, lepas tu ada nama dan Luqman. Tak ada pengumuman official pun daripada KVK. Yes, betul. So aku rasa orang misleading pasal baca title. Mungkin lah. Baca title tu saja. Okay, aku nak tambah kat sini.
benda ni melibatkan artikel 19 FIFA. Dia orang panggil minors. Minors ni pemain di bawah umur. Kalau kau tengok Twitter kita, Juan ataupun salah seorang kita punya pengikut dah terangkan apa rules 19 ni FIFA ni kan. Aku ulang baliklah rules 19 ni FIFA ni minors ni dibuat adalah untuk protect pemain muda daripada negara lain untuk pergi ke negara lain. Contoh, negara Malaysia ada 13 umur 14-15 tahun, ramai pemain yang bagus, tapi tak nak dicuri oleh negara lain. Kiranya kalau aku kuasa besar, aku Man City, aku boleh beli je, aku boleh ambil je. Betul. Which is not right. Tak boleh. Betul. Sebab rugilah. Orang kata tak boleh nak protect lah. Kau kena ikut rule ni. Maknanya 13-14 tahun ada syaratnya. Kau tak akan boleh terus pergi ke England atau Man City. Kecuali time tu umur Luqman 17 tahun Kalau dia nak sign juga, katakan Luqman nak pergi juga umur 17 tahun. Satu, parents Luqman kena pindah Belgium atas urusan kerja, dan urusan kerja tu tak boleh melibatkan bola sepak. Nombor 2, boleh kalau di dalam daerah Euro. Maksudnya European nation lah. So nombor 3, pemain duduk tidak lebih dari 50 km dari kelab tersebut. Aku bagi satu contoh Messi. Tapi masa Messi yang 50 km tu aku rasa dia melibatkan border, betul tak? Bukan dalam satu negara kalau melibatkan border lah. Contoh negara A dengan negara B, dia duduk kat negara B tapi nak main kat negara A, jarak dia tu tak sampai Aku bagi contoh Messi. Messi dulu masa Barcelona sign dia umur 13 tahun. So terus terang memang sebenarnya daripada Argentina nak kena Spain tak boleh. Betul. Tapi Barca sampai kena cari kerja untuk bapak dia dan kena bagi gaji 40,000 euro setahun untuk dapatkan Messi sign untuk Barcelona. Bapak dia kena pindah. Yalah, kesanggupan Barca itu sendiri. So maknanya kalau Luqman nak pergi sebenarnya, KVK kena sampai keluar duit yang banyak untuk tanggung mungkin parents ataupun carikan kerja macam tu. Lebih kurang lah. So maknanya tak boleh sign lah. Ada satu laporan daripada 2213 kata nilai kontrak Luqman, sebenarnya Luqman akan dapat about 60,000 euro setahun. 60 yang lebih kurang 280,000 setahun. Yang tu mungkin masuk tax lah. Sebab dekat Liga Belgium ni, kalau ikutkan pemain import kena dapat amount yang minimum. Itu yang kau dapat. Sebenarnya kau nak kaji Luqman punya offer ni senang. Kau tengok minimum offer yang Belgium kena bagi dekat foreign players. So sebenarnya dia dapat daripada situ lah. Sebab tu dia orang yang laporkan benda ni, dia cakap dulu Nazmi mungkin kena tipu dengan ejen. Sebab Nazmi dapat sikit je. Mungkin dekat Portugal ada minimum wage, ada minima, gaji minima tu. So kena tahu dekat negara-negara Europe memang macam ni, dia memang very straightforward. Kita pun tahu masa kes Nazmi tu pun ejen dia palat sebenarnya. Ejen dia palat lah. Aku pernah cakap sebelum ni. Tapi ejen dia okey lah bawa dia balik pergi nice tu. Itu ejen lain. Itu ejen lain. Itu ejen Ali. Itu ejen Ali lah. Itu ejen awet. Sambung. Kau rasa Luqman dapat banyak sangat ke sekarang? Ataupun kau rasa benda ni akan bagi motivasi kat dia, ataupun benda ni terlampau awal untuk dia? Aku rasa itu benda yang dia layak terima. Tak ada masalah pada aku benda tu. Tapi masalah terlebih ke apa, itu dia sendirilah. Itu dia sendirilah. Berapa gaji pun kalau bagi tinggi kang kata melebih pula. Kurang kata baik main Liga Malaysia pula kan. So pada aku sebenarnya apa yang dia boleh dapat, ilmu apa yang dia boleh dapat bukan kat sini tapi kat sana. Jadi kat mana pun, contoh macam Omar Ryan main kat Resa Belgrade dekat Serbia, ilmu yang dia dapat. Jadi pada aku berdasarkan pengalaman aku hari itulah, aku tengok macam pengalaman lah sikit dalam 30-40 minit tu kan. Bercakap dengan seorang budak yang aku rasa lain lah level dia kan. Lain sebab tu aku rasa excited dia tu. Sebab apa kau punya slang ada bunyi Serbia sikit. Ada bunyi Serbia sikit. Belajar juga ketika kata perkataan tu. Tapi overall aku rasa isu duit, sebab aku rasa media pun kena mainkan peranan. Tak perlu highlight sangat benda tu. Kita faham kita nak dapatkan viewers macam tu kan. Tapi pada aku sebenarnya yang paling mustahak sekali, apa tinggi rendah Luqman niat dia ke sana lah. Ilmu kalau dia betul-betul ikhlas kan, betapa susah nak dapat ni kan. Macam mana cakap berliku-liku jalan ke sana ke sini kan. Ilmu yang dia dapat tu lebih mustahak lah daripada jumlah tu. Cuma kita tak perlu sangat lah nak highlight benda tu. Kalau kau Luqman Zee apa fokus kau patutnya sekarang? Apa yang perlu kau buat melihat situasi sekarang? Kalau kau Luqman, aku terus terang aku akan buat preparation betul-betul lah untuk aku ke sana. Which is aku, benda pertama aku akan cari fitness aku yang kau-kau punya lah orang kata kan. Second thing aku rasa aku kena perkuatkan mental aku
disebabkan sekarang ni banyak orang cerita-cerita orang sekeliling aku ni, orang kata yang ni racun, yang ni racun, yang ni ke something like that. So benda-benda tu sebenarnya boleh ganggu mental aku. So aku kena persiapkan mental aku lah sebenarnya basically. Aku just nak tambah sikit kat Izzy untuk Lokman bagi aku macam Izzy cakap isu-isu ni semua, janganlah rasa, aku tak tahu apa dia rasa, tapi kalau dia ada rasa macam ni, janganlah rasa macam aku pergi sebab apa yang dah kau tengok kat social media yang macam sebab ada owner ke apa kan. Ni akan masuk kejap lagi. Oh ya ke? Tapi tak apa, kau boleh. Okay. So bagi aku, sebab apa aku tengok, ambillah contoh yang terbaik aku rasa untuk Asia Tenggara ni, apa terjadi kepada Terasi Danda. Sebab masa siapa nama PM Taksim. Taksim beli Manchester City, dia ambil 3 orang yang aku baca juga. Swan Erik Goranson tu dia macam cakap I have no idea kenapa dia bawa. Kan, tapi cakap tengok apa jadi kat Terasi. Lepas dia memang aku rasa 6 bulan dia tak dapat main, tapi Terasi sendiri cakap daripada pengalaman yang dia ada kat Europe, especially dekat Manchester City tu, membuatkan apa yang dia jadi sekarang. Bila kalau kau tengok balik apa Terasi Danda tu, dia tak main kat Manchester City, dia kena loan kat Grasshopper tak salah aku, tapi highlight career dia lepas Grasshopper tu dia balik ke Thailand. Tapi dari Thailand tu dia perform dan dia adalah salah satunya pemain Thailand yang dapat main dekat Almera, dia loan kat Almera dan dia dapat main Copa del Rey. Dan dia score. Aku cakap dia lepas tu dia banyak aku cakap kalau kau tengok, aku baca dia punya pasal Terasi Danda ni, dan dia banyak juga pergi try. Sebab berliku jugalah. Ya, berliku, dan dia banyak pergi trial dekat banyak club Spanish lah. Tapi basically aku boleh cakap dekat Lukman, maksudnya dia layankan aja, tapi you see macam apa ni, at the end of the day, exposure tu yang macam kita semua cakap lah, exposure. Dia sendiri memang cakap dekat Man City tu dia tak main, tapi benda tu yang mentukarkan dia punya mentality. So aku rasa tak boleh sebut lah pasal Terasi Danda kan, apa yang dia ada umur 32 tahun sekarang untuk negara dia dengan untuk klub dia main. Kiranya kau nak cakap yang sebenarnya whatever cabaran yang datang, kau kena ambil benda tu dengan positif. Betul. Lah. Dan walau macam mana pun kau pergi kepada klub tu, itu hanyalah satu pintu, bukan kau janganlah tak semestinya situ aku, habis. Betul, aku kena owner ataupun ini bukan atas bakat aku sendiri, bukan. Macam itu adalah orang kata rezeki ataupun pintu kau untuk masuk, tapi itu belum menentukan kau tu boleh main ke tak. Sebab tu Terasi Danda telah membuktikan, tengok ada kabel tapi dia tak boleh main untuk Man City pun, tapi menjadikan player lain lah. Exposure tu yang tak semua orang boleh dapat. Mulas balik apa yang Juh cakap tadi, orang kata Lokman pergi ke KVK sebab kabel connection. KVK punya owner Tan Sri Vincent Tan, orang businessman kat Malaysia lah. Datuk Jamal, bekas pemain kebangsaan. Ni report by Vocat lah. Aku pun tak kenal siapa Datuk Jamal ni. Dah kenal lah, kita dah kenal lah. Kita pernah komen pasal dia. Kena marah. Kita Jamal yang kita kenal lain. So apa ni dia kata, baguslah dia kata Tan Sri Vincent Tan nak bagi peluang kepada pemain Malaysia. Dia cakap beliau turut mahukan Lokman menggunakan apa sahaja yang dilemparkan sebagai pembakar semangat untuk berjaya dan membuktikan dakwaan tersebut salah sama sekali. Tapi kalau betul pun kita sebaliknya meminta tolong owner Malaysia yang punya klub di Eropah. Juh dah cakap tadi, macam kau Aziz kan, perlu ke benda ni dijadikan daripada negatif jadi positif lah? Aku rasa perlu lah kan. Whatever it is mesti positif kan. Apa benda yang berlaku, apa isu yang timbul sekarang ni, you have to be positive. Sebab sekarang ni macam ni, kita tahu Lukman punya potensi di sini macam mana, tapi kita belum tahu macam mana potensi dia di sana. Tapi harapan kita tinggi, which is kita nak dia terbaik di sana. Tetapi sekiranya tidak berhasil kan, kita redha lah benda tu kan. Tapi sekurang-kurangnya Juh cakap tu, tapi itu satu pintu. Betul. Tapi sekurang-kurangnya ada peluang di depan mata kau tak tolak tepi tu. Kau capai peluang tu kan. So kau go for it. So apa, katakanlah sebab owner club nak ke, aku tak nak terlalu serius sangat tentang apa benda yang berlaku sekarang ni, which is katakanlah kita punya Tunku Mahkota Johor ada komen tentang perkara tersebut, kemudian ada relate dengan owner. Aku tak nak sentuh tu sebab mungkin itu apa yang dia tahu, itu apa yang tuanku sendiri tahu. So bagi aku, kita fokus kat Lokman, kita semua fokus kat Lokman, bagi sokongan kan. Apa-apa yang berlaku, dia perlu positif. Lagi satu, tadi kau cerita pasal Terasi lah, connection dia dengan Thailand di Man City. Contoh lagi, klub di Belgium, Sint-Truiden. Klub tu owner dia Japanese.
kalau syarikat DMM.com, syarikat elektronik dengan online shopping, dekat situ ada 4 pemain Jepun dan seorang pemain Korea. Maksudnya kiranya 4 pemain Jepun ni bukan senang-senang dia nak main masuk. Betul. Sebab owner dia Japanese. So walaupun yelah kita tahu pemain Jepun ni kualiti dia berbeza lah daripada Malaysia kan. Mungkin better quality, tapi dia still menggunakan owner jugalah, minta kabel lah, kabel lah kan owner. So ini salah satu contoh. Kita pun tak tahu 4 pemain Jepun ni boleh berjaya atau tidak. Boleh pergi, mungkin dia menggunakan kelab ni untuk pergi Jerman ataupun kalau platform ataupun balik Jepun balik jadi lagi bagus ataupun tak jadi, kita tak tahu. As a jumping stone lah macam kan. So ada rumours pula seterusnya ada rumours pula cakap ada kelab EPL. Luqman. Yang seronok ni dengar ni. Liverpool ni. Kau lah yang cerita banyak itu lah. Kau mana kau? Semua orang tanya kau tak jawab. Aku bukan tak nak jawab. Aku takut aku tapi pegang dia ini according to his agent. Agent dia yang cakap. Betul. Pasukan itu nak menarik populariti penyokong dari Malaysia dari Asia Tenggara. Tapi soalannya boleh ke Luqman main EPL? Sebab itu persoalan yang bermain di minda. So kita penyokong-penyokong ni, Mac. Kau cuba terangkan. Yalah, yang pertama kita dah sedia maklum. Satu dia ialah ranking problem lah. 50 to 70 lah macam tu lah. Other than that sebenarnya banyak juga halangan lain. Sebab kalau ikut view artikel 19 sendiri pun, kau tengok benda tu dia ada loopholes. Pro contract different, contohlah antara England dengan Spain dia beza umur. England at 17 kau boleh sign but through scholarship macam tu lah. Dekat Spain lain. Tetapi isu kat sini ialah permit kerja. Jadi sebenarnya diorang, sebab apatah lagi si Luqman ni non-Euro, so dia ada different kategori yang dia kena penuhi dulu. Jadi untuk dia bermain di Liga EPL tu mungkin makan masa sikit lah. Tapi memandangkan itu yang bagusnya. Sama macam kita bercakap pasal Omar Ryan juga, dia pun ada impian nak dia cakap nak main kat EPL. Tetapi yang the beauty it is ialah diorang ni masih muda, 15, 18, diorang ada masa untuk develop benda tu untuk sampai dapat, orang kata sampai eligible lah untuk dapat work permit sebagai non-EU, boleh dapat kerja kat situ kan. So benda ni pun ada few permit, visa work ni ada banyak. Aku rasa Angel Di Maria pun salah satu daripada. Aku bagi 2 contoh daripada mulas balik Amir yang cakap. Satu pasal ranking negara kita, kalau kita nak pergi dapat work permit, the higher ranking kau, kalau kau top 10 kau kena main untuk negara mungkin 10-20%. Tapi kalau 10% je. Tapi kalau kau 60, mungkin kau kena main 60-70%. Contoh kalau Luqman dapat main dekat Liga Belgium, Liga Serbia ataupun Liga mana-mana yang bagi dia main, cukup game time 2-3 tahun, dia boleh main EPL. Kat situ dia boleh dapat work permit. Itu yang benda tu dijadikan sandaran untuk dia dapatkan work permit. Itu yang orang confuse bila kita cerita pasal Omar Ryan ni, dia nak main EPL boleh ke? Tapi kalau dia dapat game time dari Serbia, boleh. Aku bagi kau contoh lagi, sebagai contoh macam Dong Fangzhou. Dulu Dong Fangzhou ni sign untuk Man United 2004. Dia main 1 game je, tapi masa dia sign terus kena loan pergi Belgium untuk dapat work permit. Sebab walau time tu aku rasa dia tak wakil China untuk bagi dia main untuk kat Man United, tak boleh, ataupun dia tak not good enough. So dia dapat juga main kat Man United tu sekali je. Itu pun lepas dia dapat work permit lah. Lepas dia main dekat Belgium. Itu salah satu contoh. Ada pula contoh aku bagi, ada seorang player Jepun dekat Leeds United. Walaupun Jepun ranking tinggi, tapi dia tak wakil Jepun. Dia dekat Leeds United sampai sekarang ni asyik kena loan je. Because dia tak boleh main dekat, kita bukan cakap pasal English Premier League, kita cakap pasal Liga Inggeris. Championship tak boleh, Division 1 tak boleh, Division 2 tak boleh. Aku tak tahu Conference League, Liga bawahan tu aku tak tahu. Tapi yang Professional League memang kau tak boleh main kat England. So itu sebagai contoh lah. Sebab ini nak clear kepada kita punya penonton. Sebab penonton ingat satu cara je untuk kau main dekat EPL, which is ranking. Tapi sebenarnya kau boleh ada game time dekat Eropah. Bila kita bercakap pasal Omar ni, kita bercakap pasal mentality dia, macam mana dia survive. Dia pun punya perjalanan pun berliku juga. Betul. Bukan senang. Dengar bapak dia cerita kan? So Omar cakap selain kerja keras, pemain muda kena ada kekuatan mental dan sikap jangan putus asa. Pemain ke-12 dengan kerjasama Tiki Taka Design, boleh follow Instagram Tiki Taka Design. Min, next. Boleh follow kita orang punya media sosial. Twitter apa sih? Pemain_ke_12. Facebook Pemain ke-12, search. Kalau nak buka shopping kat Shopee, klik link kita dekat YouTube kita kat description tu, boleh klik link kita beli barang-barang
Kau nak beli kat Shopee, klik link pakai through kita punya. Kenapa klik situ Mat? Itu kita boleh dapat sikit lah. Nanti kita boleh upgrade lagi kita punya studio kan. Untuk orang juga. Yes. Okay, kita jumpa lagi.